Suara ketawa tu kedengaran sekali lagi dari arah bilik mesyuarat tu. Dari jauh Mak Pi pandang ke arah pintu bilik. Rupanya dia terlupa nak tutup balik pintu tu masa dia pergi periksa tadi. Mak Pi pun menuju ke sana semula nak tutuplah pintu tu. Namun langkah dia terhenti bila dia ternampak A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Baiklah, dalam video kali ini saya akan kongsikan 5 kisah seram daripada Mak Pi, yang mana pengalaman seram yang dia alami ni semasa bekerja sebagai telemarketing dekat KL Central. Nak tahu cerita dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Sebelum tu, yang mana belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Okey, macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nurul Mumin sama-sama. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Macam biasa kerja telemarketing ni, bila Mak Pi kerja shift malam, dia memang kerja seorang. Bukan tak ada staf lain, tapi berlainan tingkat bangunan. Hanya bertemankan sepi, bersulamkan rasa seram. Masing-masing berada di bahagian mereka sendiri. Mereka hanya kebetulan jumpa masa turun bawah nak merokok. Bercakap sepatah dua, bila rokok habis, naik balik. Tak pernah lah berbual lama, nama pun tak tahu. Masing-masing sibuk dengan kerja sampai tak sempat nak bertegur siapa. Bila tugasan dah kurang dan tak ada sebarang arahan daripada ibu pejabat, Mak Pi ambil peluang nak lelapkan mata. Dia turun tingkat 9. Suasana sunyi dan pencahayaan pun terhad. Mak Pi menuju ke sofa untuk tidur. Tak lama lepas tu, tiba-tiba kedengaran macam bunyi pintu dibuka. Tapi bukan dari bunyi arah depan, dari belakang. Setahu Mak Pi, pintu belakang tu guna masa kecemasan je. Pintu belakang tu pun memang ada pasang alam. Mak Pi pun pergilah periksa, tapi tak ada sesiapa. Memang mustahil kalau pintu tu dibuka tapi tak bunyi alam. Sebab tak ada sesiapa dibenarkan guna pintu tu selain kecemasan. Mak Pi pun berpatah balik ke sofa. Tiba-tiba, boom, terdengar pintu macam dihempas. Mak Pi pergi periksa sekali lagi nak cari kepastian. Perlahan-lahan dia melangkah. Sampai je dekat sana, Mak Pi nampak ada satu lembaga hitam tengah berdiri depan pintu. Bentuk badannya tinggi dan besar, namun dia macam tak sedar Mak Pi ada dekat situ. Siapa tu? Siapa tu? Kemudian lembaga tu menoleh. Bulu roma Mak Pi terus meremang. Lembaga tu perhatikan tanpa sebarang pergerakan. Walaupun suasana agak gelap, sepatutnya Mak Pi boleh nampak raut wajahnya. Tapi ni tak. Mukanya kosong, hitam, kelam. Mak Pi tak tunggu dah. Dia berundur selangkah ke belakang, terus berlari keluar dan turun ke bawah. Mak Pi bagi tahu security, namun setelah diperiksa, tak ada sebarang tanda-tanda pencerobohan berlaku. Tugasan dah disiapkan. Email dari ibu pejabat pun dah dibalas. Mak Pi pandang kanan, pandang kiri. Suasana sunyi, sepi je. Macam biasa dia keseorangan malam tu. Masa terluang macam ni memang dia tak sia-siakan lah. Mak Pi pun turun ke bawah nak cari makanan. Perut dah berbunyi. Biasanya Mak Pi makan dekat kedai mamak depan bangunan tempat dia bekerja tu. Tapi malam tu dia tukar selera, nak makan burger pula. Jam dah pukul 1 pagi, jadi suasana agak lengang sikit. Dari jauh Mak Pi nampak abang burger tengah duduk terjongok je tunggu pelanggan. Assalamualaikum.
Burger daging double special satu bang, kata Mak Pi. Sambil tunggu burger siap tu, Mak Pi berbual lah dengan abang burger. Dah siap burger, dia lepak makan dekat situ. Sebelum naik ke pejabat tu, Mak Pi ke ruangan merokok. Alang-alang dah turun ke bawah kan, dia merokok lah. Kebetulan salah seorang sekuriti bangunan ada juga dekat situ. Mak Pi bersuara, "Seorang bang?" "Ya, baru lepas meronda." "Bang, selama abang kerja tak ada ke jumpa hantu kat sini?" Pada mulanya dia macam tak nak bercerita, tapi setelah didesak, dia pun buka cerita. Kejadian tu terjadi pada satu malam, masa dia tengah meronda dalam bangunan dari tingkat bawah sampai ke tingkat 34 ikut tangga kecemasan. Pada mulanya tak ada benda yang aneh pun. Bila sampai dekat tingkat 34, dia ternampak kelibat manusia berlari. Jadi selaku security dekat bangunan tersebut, dia nak pastikan perkara tu. Dia cuba ekori kelibat tersebut. Kemudian dia terdengar pintu untuk ke bahagian bumbung macam dibuka. Dia pun menuju ke sana. Sampai dekat bumbung tu, dia ternampak seorang wanita berambut panjang, bergaun putih tengah membelakangi dia. Wanita tu berdiri tepat dekat sudut tepi bangunan macam nak terjun. Kemudian dia panggil, "Cik, cik." Bila wanita tu menoleh, jantung dia bagai disentak bila tengok wanita tersebut tak berwajah. Langkahnya terhenti dan dengan tiba-tiba wanita tersebut terjun. Setelah dia kumpulkan keberanian, dia cuba periksa dan jengah ke bawah. Sekali lagi dia terkejut. Kawasan yang asalnya tempat parking kereta bertukar jadi perkuburan Kristian. Dia mengucap panjang macam tak percaya apa yang dilihat. Tubuhnya kaku. Tak lama kemudian, dia jengah sekali lagi ke bawah. Keadaan dah bertukar seperti sedia kala. Lepas dengar cerita daripada security tu, Mat Pi naik ke atas nak sambung kerja. Hati mula goyah, seram pula rasanya. Tapi apakan daya, kerja harus dilaksanakan. Kejadian ni masa dah nak masuk waktu maghrib. Jadi Mak Pi berbual dengan senior dekat tempat kerja dia, Abang Zahari, sementara tunggu masuk waktu lah. Lepas solat nanti barulah dia balik. Mak Pi ceritakan kejadian yang dia alami semalam masa dalam lift. Bila dia masuk je lift, dah ada seseorang lah dalam lift tu. Mak Pi tak berapa cam wajahnya sebab dia membelakangi dan menghadap lift. Tapi yang pasti dia lelaki. Mak Pi tekan butang lift ke bawah. Pintu tertutup. Suasana sunyi sepi. Terasa seram pula memandangkan lelaki tu berkelakuan pelik. Yelah, pandang dinding lift kan, tak pernah dibuat orang. Entah apa yang nak disorok kan. Tiba-tiba Mak Pi tercium sesuatu. Bau apa ni? Kata Mak Pi dalam hati. Dia tarik nafas sekali lagi. Dalam pada masa yang sama, Mak Pi dengar lelaki misteri tu berdehem. Terkejut juga dia buatnya. Setelah mengamati bau tersebut, bau kentut rupanya. Nak ketawa Mak Pi masa tu. Patut lelaki tu sorokkan muka dia. Malulah tu. Sampai dekat tingkat bawah, pintu terbuka. Cepat-cepat Mak Pi keluar. Dia tak tahan baunya. Abang Zahari hanya mampu tergelak dengan cerita Mak Pi. Mak Pi pun tergelak jugalah bila teringatkan kejadian kemarin. Tiba-tiba kedengaran suara orang ketawa dari bilik mesyuarat. Bilik tu pula dekat dengan meja Abang Zahari. Mereka terdiam kejap. Kau dengar tak? Kemudian Mak Pi pergi periksa bilik tu. Kosong, tak ada orang. Dia beritahu Abang Zahari, "Bang, tak ada orang." Dia yang sememangnya seorang yang penakut terbergegas tinggalkan Mak Pi menuju ke surau untuk tunaikan solat maghrib. Mak Pi pula kembali ke meja nak kemas-kemas barang dia lah sebelum turun ke surau. Tiba-tiba suara ketawa tu kedengaran sekali lagi dari arah bilik mesyuarat tu. Dari jauh Mak Pi pandang ke arah pintu bilik. Rupanya dia terlupa nak tutup balik pintu tu masa dia pergi periksa tadi. Mak Pi pun menuju ke sana semula nak tutuplah pintu tu. Namun langkah dia terhenti bila dia ternampak satu lembaga sedang perhatikan dia dari dalam bilik tu. Wajahnya hitam dan berambut panjang lurus hingga ke pinggang. Mak Pi buat tak nampak dan terus keluar dari pejabat. Mak Pi berlari
menuju gusarau dan ceritakan pada Abang Zahari. Rupa-rupanya Abang Zahari dah merasakan sesuatu, sebab tu dia tinggalkan pejabat tu. "Kurang asam betul tinggalkan aku seorang," kata Mak Pi dalam hati. Bilik mesyuarat tu memang ada penghuninya. Sebelum ni pun Mak Pi pernah alami kejadian seram dekat sana. Dengar suara orang berbual-bual, tapi bila diperiksa, langsung tak ada orang. Jam pukul 2 pagi. Tugasan Mak Pi selesai buat sementara waktu. Mata mula terasa berat. Dia bekerja sendiri malam tu, hanya bertemankan sepi dan perasaan seram yang cuba diselindungkan. Hanya kawasan meja dia je yang bercahaya. Kawasan sekeliling gelap, memandangkan syarikat menetapkan lampu hanya boleh dipasang di ruang kerja saja pada waktu malam. Syarikat besar, kaya raya, namun sayang, cukup berkira. Kemudian Mak Pi turun ke bawah untuk isap rokok sambil hirup udara segar di luar bangunan. Tubuh terasa segar sikit. Dia pandang sekeliling. Suasana sunyi. Lepas merokok, dia menuju ke tingkat atas dan ambil keputusan untuk ke tingkat 9, memandangkan dekat situ ada ruangan untuk staf berehat. Keadaan sama-sama, namun Mak Pi tak hiraukan sebab niat dia nak lelap makan mata sekejap. Mak Pi pun rebah kepada atas sofa yang terletak di sudut paling hujung. Perasaan takut tenggelam oleh rasa mengantuk yang amat sangat. Mak Pi terus terlena. Sungguh selesa tidur tanpa gangguan dan sebarang bunyi. Tiba-tiba Mak Pi terjaga sebab dia terdengar bunyi pintu seakan-akan dibuka seseorang. Dalam keadaan mamai tu, dia pandang ke arah pintu depan yang jaraknya kira-kira 30 meter. Memang ruangan rehat tu agak luas sebab dekat situ juga ditempatkan ruangan untuk beriadah. Mak Pi amati betul-betul siapa yang buka pintu tu. Dia nampak seseorang tengah masuk tapi berhenti depan pintu. Pelik. Hati mula tertanya-tanya, siapa ni? Mak Pi bangun nak tengok dengan lebih jelas lagi lah. Tapi dia tak berani mendekat sebab perasaan takut mula menyelubungi diri. Terasa meremang. Dia cuba amati dari jauh dan terlihat seperti lembaga hitam sebab cahaya dekat situ agak sama-sama. Suis lampu pula dekat tepi lembaga tu. Siapa tu? Siapa tu? Mak Pi mula mendekat sebab perasaan ingin tahu tu membuak-buak. Pelik dengan keadaan tu. Tapi langkah Mak Pi terhenti bila dia tengok lembaga hitam tu mendepakan tangan dan melentikkan jarinya, lalu menari macam tarian Indonesia. Dia tunduk-tunduk sambil menggoyangkan badan dia, mendepa-depakan tangan, berpusing-pusing macam buat bulatan. Mak Pi teruskan langkah semula, tapi bila semakin dekat, mata Mak Pi seakan-akan jadi gelap dan lembaga tu menghilang. Kemudian dia ambil keputusan untuk tinggalkan tempat tersebut sebab hati dia dah tak tenang dengan kejadian tu. Mak Pi terus turun ke tingkat bawah untuk redakan rasa takut kejap sebelum sambung balik kerja dia macam biasa. Dah sebulan lebih Mak Pi tak kerja shift malam. Namun setelah diperiksa jadual bertugas, esok dia akan masuk kerja shift malam. Rasa seronok sikit sebab ada lebih masa untuk berehat dekat rumah. Tapi bila teringatkan pengalaman-pengalaman yang dia lalui selama ni, hati mula berbelah bagi. Namun apakan daya, arahan daripada pihak atasan hendaklah dipatuhi. Dah tiba giliran, jadi dia tak dapat menolak. Mak Pi suka sebenarnya kerja waktu malam ni. Tak stres, suasana tenang dan pihak atasan pun tak ada. Tugasan pun tak banyak, jadi dapat bekerja dengan tenang dan selesa. Namun rasa selesa tu dirampas bila perasaan takut tu mula timbul. Esoknya pukul 8 malam Mak Pi masuk kerja. Macam biasa dia kerja seorang dekat sana. Sesekali kelihatan kakak cleaner tengah mengemas. Mereka pulang pukul 10 malam. Lepas tu suasana bertukar jadi sepi. Hanya ditemankan bunyi pintu lift terbuka tanpa ada sesiapa yang keluar dari dalam lift tu. Masa mula-mula kerja dulu, Mak Pi rasa seram jugalah. Namun sekarang dah terbiasa. Mata dah mula mengantuk, tapi ada sikit lagi tugasan yang perlu diselesaikan. Mak Pi cadang lepas siap dia nak ke tingkat 9 untuk lena kejap. Memang dah tersedia tempat untuk berehat kat sana kan. Bila siang pula jadi tempat beriadah.
Pihak majikan telah sediakan peralatan radar seperti set pingpong dan meja pool. Bilik sakit pun ada dekat situ juga. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Buat sementara ni, tugasan dah selesai. Lalu Mak P menuju ke tingkat 9. Dalam suasana suram, dengan perlahan dia melangkah menuju ke sofa. Baru nak terlap, Mak P terdengar bunyi macam ada orang datang. Dia menjengah ke pintu dari jauh. Mak P nampak ada seseorang dekat depan pintu tu. Dia tengok betul-betul sekali lagi. "Oh, kau rupanya Hafiz. Kau kerja malam juga ke?" Namun pertanyaan tu tak dibalas. Hafiz hanya diam 1000 bahasa. Tubuhnya kaku berdiri dekat sana dan tak berganjak walau sedikit pun. Mak P mula rasa pelik. Lalu dia cepat-cepat bangun. "Nak main pingpong ke Fiz? Aku mengantuk lah," kata Mak P. Kemudian Mak P on torchlight daripada handphone dia dan halirkan ke arah Hafiz. Tapi tiba-tiba Hafiz hilang dari pandangan. Pelik. Memandangkan rasa mengantuk, Mak P pun sambung tidur balik. Hafiz ni kawan sekerja Mak P tapi berlainan bahagian dan tingkat. Dia bertugas dekat tingkat 25. Setelah sejam Mak P tidur, dia pun bangun menuju ke tandas untuk cuci muka. Kemudian dia ke pantry untuk buat kopi. Lepas tu turun ke tingkat bawah untuk merokok. Lepas merokok tu, Mak P singgahlah ke tingkat 25 nak sapa Hafiz. Tapi dia tak ada. Keadaan dekat situ pun gelap. Tak ada tanda-tanda ada orang dekat situ. Malam tu Mak P teruskan kerja macam biasa sampailah pukul 8 pagi. Masa nak balik tu, Mak P terserempak dengan seorang kawan di mana dia bekerja satu bahagian dengan Hafiz. Alangkah terkejutnya bila dia beritahu yang Hafiz dah 2 bulan berhenti kerja. Pelbagai persoalan mula timbul. Bila sampai dekat rumah, Mak P buat keputusan untuk call Hafiz. "Hello, Assalamualaikum Hafiz." "Waalaikumsalam. Ni siapa ya?" "Ni Mak P." "Oh, ni abang kepada Hafiz. Kamu tak tahu lagi ke?" "Apa dia bang?" "Hafiz dah tak ada. Dia meninggal 2 minggu lepas." "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Air mata mula mengalir. Mak P terdiam. Rupanya Hafiz dah meninggal sebab serangan jantung. Jadi siapa yang Mak P nampak dekat tingkat 9 malam tadi? Okey, itu dia 5 kisah seram daripada Mak P. Pendek-pendek je tapi cukup menyeramkan. Kalau anda ada kisah seram yang nak dikongsikan, boleh email kepada saya di bawah. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Baiklah, kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.